pagi yang indah ini cukup indah dan cukup molek kita perkena secawan teh panas. Tapi apapun, teh panas ini akan diterjemahkan dengan perbincangan yang lebih panas mengikut kepada cuaca dan juga keadaan semasa. Saya bersama dengan Dr. Hajah Azuraida Syahdan, pakar kepimpinan diri keluarga dan organisasi untuk bercakap berkenaan meraihkan bulan kemenangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Selamat Hari Raya kembali. Masya-Allah, cantik berseri. Alhamdulillah. Raya kan? Saya teruja bersama dengan Dr. Hajah pada pagi ini. Dikatakan bulan kemenangan ini ialah disebabkan kita berjuang sebulan berpuasa. Betul. Menahan diri lapar dan dahaga daripada nafsu. Tetapi mungkin Hajah ada pandangan tersendiri berkenaan tentang cara kita meraihkan bulan kemenangan ini. Ya, betul, Ismail. Sebenarnya kalau kita bercakap mengenai bulan kemenangan ni, banyak cara untuk kita raikan. Tapi kalau bertanya pada saya, suka untuk saya kongsikan dengan penonton di rumah mengenai formula 5S. S yang pertama, bagaimana kita meraihkan adalah dengan syukur, kesyukuran. Kita Alhamdulillah habis Ramadan, kita dapat Syawal. Alhamdulillah kita dapat bertemu kawan-kawan kan. Syukur, S yang pertama. S yang kedua adalah seadanya. Orang ni kalau kita sambut kemenangan ni, orang kata kita kena sambut seadanya kan. Orang kata janganlah berlebih-lebihan kan. Ada orang nak berlebih-lebihan. Kalau boleh seadanya. S yang seterusnya adalah sedekah. Jangan lupa untuk bersedekah. Ada yang anggap sedekah hanya di bulan Ramadan, tetapi sebenarnya bukanlah hanya di bulan Ramadan. Syawal pun bila kita nampak anak-anak kecil datang ke rumah tu, sedekahlah, bagi kita duit raya kan. Kita janganlah orang kata kedekut sangat kan. Lepas tu S yang seterusnya adalah silaturahim, salam ukhuwah kita, silaturahim. That's how we celebrate bulan kemenangan ni, dengan mengeratkan lagi silaturahim. Dan S yang terakhir adalah dengan senyuman. Betul. Bulan Ramadan, bulan orang kata untuk berpuasa, tapi bulan Syawal, bulan untuk kita mencipta senyuman di wajah kita, insya-Allah. Kita terjemahkan 5S di bulan S, iaitu bulan Syawal. Okey, meraihkan kemenangan ini bukan kemenangan kita sendiri sahaja, tetapi juga kemenangan insan-insan yang lain yang berada di sekeliling kita, ya Dr. Hajah. Menyantuni mereka yang kurang bernasib baik. Tadi saya bersama dengan penghuni-penghuni Teratak Cik Dah, rumah anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi apa mungkin makna kemenangan itu kita juga menyantuni mereka yang kurang bernasib baik? Betul-betul. Kemenangan dekat sini sebenarnya bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga dengan menyantuni anak-anak yatim, juga golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok, ramai je individu di luar sana yang dalam keadaan bersedih, dalam keadaan kecewa, tidak dapat menyambut perayaan bersama. Jadi dekat situ kita harus menghormati perasaan mereka kan. Kalau boleh kita cuba untuk kawal rasa sedih tersebut. Masya-Allah. Sedih-sedih juga, tapi di bulan ini kita perlu bersabar juga dengan matahari yang semakin meninggi ini. Meninggi, sudah panas dan juga hangat. Apa mungkin bulan Syawal ini kita merapatkan silaturahim. Saya nak kaitkan sedikit kunjung-mengunjung sesama keluarga, sahabat terdekat. Kalau molek kita kunjung mengunjungi keluarga yang terdekat. Apa mungkin amalan ini sudah sebenarnya semakin luput dan lupus? Kalau diikutkan sebenarnya itu adalah salah satu yang formula saya bagi tadi, ukhuwah. Bila kita bercakap mengenai ukhuwah ataupun silaturahim itu lebih dikaitkan dengan kunjung mengunjung. Tetapi di dalam kita punya kunjung mengunjung ni mungkin ada yang prefer untuk duduk rumah sebenarnya. Ada yang rasa-rasa macam tak nak mengunjungi kan, nak duduk rumah. Jadi sebenarnya motif utama dia adalah untuk kita menyambut perayaan ini adalah untuk mengeratkan silaturahim, ukhuwah dan membina jati diri kita. Jadi seandainya kita duduk di rumah, maka perkara tersebut tidak terjadi. Jadi budaya kunjung mengunjung tu kita harus terapkan. Bukan hanya kita yang syok sendiri, tapi kalau kita ada anak-anak, basically kita kena ajar anak-anak kecil kita untuk ikut sekali. Yang duduk rumah main gadget je kan, orang kata. Sebab kalau tidak nanti lama-lama raya tu dah tak ada feel, dah tak ada mood. Sedang pun tak kenal dah. Betul. Itu yang kita risaukan ataupun kita gusarkan berkenaan generasi baru ni. Dr. Hajah seringkali memberikan
kita kata khidmat nasihat, dorongan, galakan kepada masyarakat di luar sana. Sepanjang pengalaman Dr. Hajah sendiri, memotivasikan individu itu bukan satu perkara yang mudah, tetapi ia juga bukan sukar. Jadi apa mungkin usaha-usaha ini perlu diperbanyakkan. Kita berpesan-pesan kepada kebaikan, beringat-ingat kepada keburukan. Betul. Sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang Ismail bagi tahu tadi, sebab usaha ni sebenarnya bukan usaha one person. Dia bukan kita hanya tertakluk kepada seorang pakar motivasi kan, tetapi pihak media kan, pengacara, host dan semuanya harus memainkan peranan yang sama kan, untuk sama-sama membangkitkan, untuk sama-sama menjayakan. Kalau tidak, orang kata one person je tepuk tangan tak jadi juga kan. Jadi especially kalau when it comes to raya ni, sebab kita tengok makin lama semakin orang kata budak-budak muda semakin melupai, semakin tak feel nak raya tu kan. Macam zaman kita dulu mungkin berbeza, zaman kad raya, zaman beraya ke rumah mengeratkan silaturahim tersebut. Okey, Dr. Hajah menyambut Syawal ini di Gombak? Saya di KL. Alhamdulillah tahun ni saya menyambut di Kuala Lumpur saja, tapi adalah preparation awal yang kita buat supaya tak kalut walaupun beraya di Kuala Lumpur. Macam mana perbezaan suasana mungkin di ibu kota, bandaraya dan juga mungkin di desa dan kampung halaman? Dulu masa zaman sebelum COVID kita beraya di kampung lah, tapi sekarang ni di kota ni kebanyakannya tidaklah berubah kecuali adat, culture, budaya kunjung mengunjung. Kalau kita tengok di kampung tu lebih meriah sikit ya. Sebenarnya dengan kanak-kanak kan bermain di luar, tapi di bandar ni mungkin kebanyakan manusia mempunyai satu ideologi ataupun pemikiran bahawa keselamatan anak-anak itu harus diberi perhatian, sebab kita banyak dengar news, berita-berita mengenai berita tidak baik mengenai banyak perkara yang berlaku jadi perkara tersebut sebenarnya diberi penekanan oleh ibu bapa, dan inilah yang melimitkan anak-anak supaya mereka keluar untuk beraya kan. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ni kita akan kata, adik tak boleh pergi situ, bahaya tu, adik jangan buat itu, bahaya tu. So banyak sangat bahaya di ibu kotanya kan, berbanding bila balik kampung bahaya itu terus hilang. Jadi semuanya terserah kepada pemikiran kita, bagaimana kita membentuk ideologi tersebut. Saya juga tertarik menyentuh seadanya ada kita lihat amalan membanding-bandingkan antara satu sama lain. Bila beraya tu baju dia lagi mahal, lagi merah daripada sahabat kita pun, mungkin saudara mara kita kan. Ya, membanding-bandingkan bila tiba perayaan ini mungkin agak kurang enak Dr. Hajah. Jadi apa mungkin kita boleh mengelakkan perkara ini berlaku sekiranya kita bersyukur seadanya? Betul, insya-Allah. Sebenarnya sebab tu saya letak tadi, bersyukur tu elemen pertama di dalam kita meraihkan bulan kemenangan ni. Kalau kita bersyukur, makanya dengan segala benda yang lain kita akan terima seadanya. Maksudnya kat sini kalau baju kita baju lama, baju tahun lepas, tak apa, kita bersyukur, alhamdulillah kita ada baju. Jadi dekat sini letakkan kesyukuran itu lebih daripada seadanya, lebih daripada segala-galanya, kerana dengan kesyukuran itu dia akan membentuk elemen-elemen lain, termasuklah jati diri kita sendiri dekat situ. So benda ni yang banyak orang terlepas pandang, dan tanpa kesyukuran juga dia akan menyebabkan kita rasa sedih, kita akan rasa kecewa during hari raya ni kan. Dalam surah Al-Imran 133 ada menyatakan bahawa kesedihan, kemaafan tu sesuatu yang dituntut di dalam Islam jadi basically kat sini bila kita letakkan kesyukuran, kita akan rasa tak apalah tahun ni kita tak dapat beraya dengan keluarga, alhamdulillah masih sambut raya, insya-Allah tahun depan kita ada peluang beraya bersama keluarga. Saya pasti yang menonton ini tertanya-tanya rekaan baju yang dipakai oleh Dr. Hajah ini menarik perhatian mata saya juga. Alhamdulillah, terima kasih kerana berpakaian yang cantik-cantik dan yang paling cantik untuk siaran kita pada hari ini. Pesanan terakhir mungkin daripada Dr. Hajah, meraihkan bulan kemenangan ini sebulan, sebenarnya ada waktu sebulan untuk kita berbakti kepada keluarga, mungkin meraihkan, merapatkan silaturahim dan ziarah-menziarahi. Jadi apa mungkin di pengakhiran dan di hujung perbualan ini berkenaan tentang kemenangan dalam waktu sebulan ini boleh kita manfaat? Betul, insya-Allah
saya sangat berharap agar penonton di rumah, walau apa jua situasi kita, keadaan kita, sambutlah bulan kemenangan ini. Namanya pun menang, dengan penuh kesyukuran, dengan seadanya, supaya kita dapat hidup dengan lebih tenang dan gembira, insya-Allah. So, ucapan akhir boleh? Boleh. Saya ucapan akhir silakan. Saya sudah lama menantikannya. Boleh, insya-Allah. Saya Dr. Hajah Azraida Syadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi, pencipta The Mind Tune dan penulis buku Rahsia Kuasa Minda, ingin mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua penonton di luar sana. InsyaAllah saya doakan yang terbaik dan semoga semua diberkati. Jaga keselamatan, jangan stres-stres balik raya. Ya, betul. InsyaAllah doa yang serupa juga dititipkan buat Dr. Hajah dan juga sekeluarga. InsyaAllah terus cemerlang, terus memberikan khidmat untuk memotivasikan masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi terima kasih Dr. Hajah Azraida Syadan kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan teruskan kebenaran.